Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini punya tajuk kita bincang mengenai saya akan bukan bincang, saya akan explain lah kalau ada soalan mengenai tanya Nana, kenapa LDR kita naik lepas kita MBB? Selalu banyak orang orang bagi tahu juga. Dia kata sebelum dia MBB, apa dia punya LDR tu okey saja. Lepas tu dia kata, oh ni selepas MBB ni, oh ni sebab makan daging kan ni, LDL ni kita naik apa semua ni kan, bahaya ni apa semua ni, doktor dah suruh makan statin lah, ubat kolesterol lah. Okey, tak ada masalah lah no. LDL ni saya pilih gambar macam hantu-hantu ni sikit. Sebab orang kata something ada baru menarik sikit lah, kalau tidak macam boring sangat. Jadi kita teruskan. Okey, baik. Kenaikan LDL selepas kita MBB ni mudah sahaja ya, akibat kita punya sel lemak lah, sel lemak ataupun dalam dia punya bahasa sains dia bagi adipocyte lah. Adipocyte kita mengecil. Okay, mengecil. Macam kalau kita tengok gambar dekat tepi ni, ni tak apa, nota ni saya dah bagilah tadi. Jadi kita tengok dekat tepi ni, ni tepi ni kan. Okey, saya lukis sekali lagi ya. Sel lemak kita dia limited tau. Dia limited. Setiap orang ada bilangan sel lemak masing-masing lah. Dia ikut keturunan. Untuk keturunan yang paling sikit, untuk orang keturunan dekat dunia ni, antara yang paling sikit sel lemak dia adalah kita lah, Southeast Asia. Dia ikut kita punya climate. Kalau macam untuk Caucasian, untuk orang kulit putih, untuk orang putih lah senang kata ni, masalah yang rambut blonde, mata bekal biru tu, dia punya sel lemak dia banyak. Kita orang Southeast Asia, Asia Tenggara ni, dia sikit sahaja. So kita ni more prone, kita ni lebih senang untuk kena diabetes. Kalau kita ikut cara makan orang putih. Sebab apa Tuhan buat macam ni? Sebab kita sebab kita tak perlukan lemak banyak. Kita punya sel lemak kita tak perlukan banyak. Sebab kita ada dua musim, tak musim panas, musim tengkujuh. Kalau orang putih dia ada musim sejuk. So keperluan untuk disimpan lemak tu lebih banyak sebab musim sejuk ni tak banyak makanan. Sepatutnya macam tu. Tapi disebabkan kita makan hari-hari, lepas tu kita ikut pula diet orang putih, makan roti apa semua, itu memudahkan kita prone tu kena diabetes. Kalau untuk cakap mengenai genetik apa semua, kita orang Southeast Asia lah yang paling banyak, yang paling senang sekali kena diabetik. Kita walaupun BMI kita lebih sikit saja, kita dah kencing manis dah. Compare dengan orang putih selalunya, dia orang putih ke orang keturunan Arab ke, yang jenis negara 4 musim ni, dia kena besar dulu, badan dia kena gemuk dulu, baru boleh kena diabetes. Kita tak, disebabkan kita punya keturunan lah sebenarnya, kita punya keturunan. Okey, baik. So untuk sel lemak kita, dia macam ni sajalah, macam ni. Lepas tu dalam ni saya lukis sikit lah. Okey, macam tu. Lepas tu ni tak ada apa, yang biru ni tak ada apa lah. Okey, baik. Sel lemak kita terdiri daripada triglyceride, iaitu lemak lah. Triglyceride, dengan satu lagi benda, kolesterol. Ini saja. Okey, baik. So, bila kita start MBB sahaja, apa yang berlaku adalah sel lemak kita akan mengecil. Sebab, okey, baik. Sel lemak kita ni, daripada besar ni, dia akan jadi kecil sikit. Dia kecil sikit. Okey, kecil sikit. Okay. Semasa dia kecil ni, dia akan membebaskan triglyceride.
triglyceride dan juga kolesterol. Triglyceride ini adalah lemak. Ini fats lah, dia fats. Dia boleh digunakan sebagai sumber tenaga. Tetapi kolesterol tak boleh digunakan sebagai sumber tenaga. Dia tak boleh. Kolesterol ni banyak terlibat dalam pembentukan hormon, untuk kita punya kesihatan otak, apa semua. Tapi dia tak boleh digunakan sumber tenaga. Okay. So macam mana sekalipun, kolesterol ni, dia kena keluar. Dia kena keluar pada tubuh badan kita. Dia akan keluar melalui, dia punya macam saya tunjuk dekat sini, dia akan masuk kita punya hati, lepas tu dia akan ke kita punya empedu, daripada empedu kita akan melalui kita punya usus, lepas tu dia akan melalui satu lagi, sepatutnya ada satu lagi kat sini, najis kita. Dia buang ikut mengenai najis. Jadi cara untuk lebihan LDL kolesterol dia dibuang macam ni saja. Dia tak ada masalah langsung. Okay. So, kalau kita punya persoalan dia dekat sini, kalau LDL kita naik. Okay. Persoalan dekat sini, kalau LDL kita naik. Sebab apa dia naik? Sebab bila kita sel lemak kita mengecil, bila kita praktis MBB semua, sel lemak kita akan mengecil. Sel lemak kita mengecil, dia bebaskan triglyceride. Triglyceride ini tak ada masalah, dia akan digunakan oleh tubuh badan sebagai sumber tenaga. Cuma kolesterol sahaja dia akan berlaku lebihan LDL dekat kita punya tubuh badan. Yang mana sepatutnya dia akan dibuang dekat kita punya hati, kita punya empedu, masuk perut, buang balik najis. Sepatutnya macam tu lah, ataupun dia rotate balik lah dekat kita punya usus tu, dia rotate balik. LDL satu lagi dia akan naik kalau kita ada masalah hati dan juga untuk kita punya masalah empedu. Yang ni jarang-jarang berlaku lah, jarang-jarang berlaku. Kalau ada berlaku juga, dia tak ada masalah, kita top up vitamin D, badan dia akan selesai sendiri. Sebab vitamin D, dia membantu untuk kita punya merawat masalah hati dan juga masalah empedu kita. So orang kalau ada masalah batu empedu tu, ambil lah Happy D tu, selesailah masalah. Itu saja. Okey, baik. Lepas tu kalau untuk macam, okey, LDL tinggi ni bahaya tak bahaya? Dia tak bahaya langsung. LDL tinggi adalah satu perkara yang tak berbahaya langsung. Cuma kalau kita ikut konvensional punya wisdom, terutama Malaysia masih praktis lagi. Kalau Jepun dia tak praktis lah. Malaysia masih praktis yang LDL tinggi dia adalah satu perkara yang sangat bahaya. Dan dia akan tengok kat sini lah. Selalunya doktor dia akan tengok kat total kolesterol dengan LDL. Total kolesterol ni kalau lebih borderline lah, kata ni standby lah, kena makan ubat kolesterol lah, ataupun LDL lebih daripada dia punya limit, kena standby untuk makan ubat kolesterol. Tak, benda ni dia tak menunjukkan apa-apa saja risiko, dia tak menyumbangkan langsung kepada risiko kita develop untuk masalah jantung. Tak ada kaitan langsung. So apa yang perlu kita faham adalah kita kena check sama ada kita punya LDL adalah pattern A ataupun pattern B. Yang ni dua major pattern lah. Dua major pattern. Okay, dua major pattern utama adalah satu LDL pattern A ataupun LDL pattern B. LDL pattern A, dia beneficial untuk kita punya tubuh badan sebab dia tak oxidize. So dia memang sangat-sangat okey. Cuma LDL pattern B ni dia oxidize. Dia jadi kecil-kecil dan melekit. Yang ni akan merosakkan kita punya arteri semua ni. Yang nak menyebabkan berlakunya pendarahan apa semua. LDL pattern B ni lah. So dia punya resepi senang saja. Ini saya ada bagi reference sekali kat belakang ni. Kesimpulan. Saya bagi reference sekali. Kesimpulan dia kita kena faham betul-betul mengenai masalah ni lah. Okey. Dan saya juga bagi reference. Okey. Dekat sini nanti habis saja kelas saya semua ni. Tengok balik yang reference yang saya letak dekat PDF file tu. Daripada Dr. Paul Mason, blood test on ketogenic diet lah. Kita punya MBB ni seakan-akan keto punya diet. Tapi dia bukan keto. Sebab saya tak guna keto saya guna semua style untuk diet.
Okey, baik. Kalau kita ikut untuk Dr. Paul Mason cakap, sekejap. Okey, untuk Dr. Paul Mason beritahu, untuk kita tahu kita punya pattern A, sangkut. Ya. Sangkut blok. Kita buka balik keynote. Okay. Okay, right. Untuk kita tahu kita punya pattern, kita punya LDL kolesterol, pattern A ataupun pattern B, dia punya formula mudah saja. Kita ambil kita punya triglyceride bahagi dengan kita punya HDL. Yang ni ada dalam kita punya blood report. Blood report bahagian lipid profile lah. Bahagian lipid profile. Alah yang kita tengok total kolesterol apa semua tu lah. Dia bagi. So, kita punya triglyceride bahagi dengan HDL sepatutnya kalau untuk pattern A dia akan bawah daripada 1.2. Bawah daripada 1.2. Bawah 1, kalau kita dapat triglyceride bagi HDL bawah 1.2, maksud kita punya LDL kita adalah pattern A. Pattern A ni dia tak ada masalah langsung dah. Dia bulat-bulat, gebu-gebu macam tu. Dia tak boleh melukarkan kita punya saluran darah. Okay. Dia akan correlate, dia akan sejajar dengan kita punya bacaan HbA1c lah. Bacaan HbA1c kita. Iaitu bacaan darah kita 3 bulan sama ada glycate disebabkan gula ataupun tak. Dia akan bawah pada 5.7 lah. Maksudnya kita tak ada diabetes. Okey, kalau pattern B selalunya Bos, skrin tak nampak, bos. Skrin tak nampak? Confident je dia terang kan. Okey, sekejap. Okey. Selalunya triglyceride untuk pattern B, selalunya triglyceride bagi HDL dia akan atas daripada 1.6 dan dia punya bacaan darah 3 bulan ya. HbA1c lah kena kata. HbA1c dia lebih daripada 6.5 milimol. Bermaksud dia diabetes lah. Maksud dia kecil manis. Ini saja, semudah ini saja. Kita nak tahu. So kalau kita macam ni, kalau ada macam ni, bolehlah nak makan ubat kolesterol untuk sementara waktu. Sebab ubat kolesterol ni macam mana sekalipun dia tetap mengurangkan risiko daripada kena masalah jantung. Tapi dia punya requirement dia tak boleh guna lama. Bagi saya maksimum 3 bulan sahaja. Sebab lebih pada itu saja dia akan affect kita punya vitamin CoQ10. Bila dia affect kita punya penghasilan vitamin CoQ10, dia akan affect kita punya kesihatan jantung. So problem lah dekat situ. Tapi untuk sementara waktu boleh pakai. Dalam masa 2 bulan, 3 bulan boleh pakai. Lebih pada tu jangan pakai. Okey, baik. So kat sini kesimpulan dia kena faham betul-betul. Iklan ni sekejap saja, dia tak lama pun. Okey, baik. Peningkatan LDL semasa MBB adalah satu perkara normal. Dia peningkatan LDL akan ketara selepas sebulan amalkan MBB. Okey, baik. Pengecilan sel lemak, kita punya adipocyte tu akan menghasilkan triglyceride dan kolesterol. Sebab apa? Sebab macam saya beritahu tadi, dalam kita punya sel lemak kita tu, dia ada kolesterol. Kolesterol dengan triglyceride. Kolesterol dan triglyceride. So, bila dia mengecil saja, dia akan membebaskan kolesterol dan triglyceride. Triglyceride ni boleh digunakan sebagai sumber tenaga. Dia tak masalah kalau kita workout ke semua, okey, tak ada masalah. So, kolesterol ni tak boleh. Kolesterol macam mana lebihan sekalipun dia akan dibuang melalui hati kita dulu. Lepas tu dia
pergi kepada kita punya empedu, daripada empedu dia pergi kepada kita punya usus, daripada usus dia pergi kepada yang najis ataupun dia recycle balik. Okey. Triglyceride akan digunakan, saya ni ya. Triglyceride akan digunakan oleh tubuh badan sebagai sumber tenaga. Tapi dia punya requirement adalah wajib bebas stres. Wajib bebas stres. Sebab tu kita praktis MBB dengan Home 5 Plus untuk kita kurangkan kita punya kembung, kita kurangkan kita punya gas. Sebab selagi kita stres, selagi badan kita dipenuhi kortisol ataupun bergantung dengan adrenalin untuk berfungsi, selagi itu kita tak akan boleh menggunakan triglyceride sebagai sumber tenaga. Proses kita punya kecut sel lemak tu takkan berlaku. Yang ni dia punya requirement yang sangat-sangat penting. So semua kena ingat betul-betul ya. Dia wajib bebas stres. Selagi kita stres, saya tulis selagi kita stres, kita mustahil, di level mustahil untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Dia adalah mustahil sebab kortisol, adrenalin, dia akan menghalang proses ni daripada berlaku. Dia sebaik mungkin dia akan simpan lemak tu untuk digunakan pada masa depan. Ini dia. So sebab tu kita praktis Alpha, MBB, kita workout apa semua tu untuk kita create satu environment bebas stres kepada kita punya tubuh badan. Macam tu. So lebihan kolesterol yang terhasil LDL akibat kita penguncutan sel lemak tadi akan dibuang melalui first kali dia akan melalui hati, lepas tu dia akan melalui empedu, lepas tu dia akan melalui kita punya najis. Ini dia. Okey. LDL yang tinggi tiada masalah kerana ianya memberi manfaat kepada tubuh badan kita. Okey. Lepas tu yang ketiga, pastikan pattern LDL adalah pattern A dan bukan pattern B. Ya. Untuk ni saya tengok sebab saya hilang satu slide ni. Saya perasan saya hilang satu slide. Ya. Okey, baik. Baca. Okey, baik. Saya share dekat ni sekejap. Mana? Okey, baik. Yang ni, function of ada kepentingan untuk LDL lah. LDL yang macam yang doktor-doktor nak hapuskan sebaik mungkin daripada dunia ni kan. Function dia banyak. Dia untuk deliver kita punya tenaga. Dia bawa VLDL. Dia sebagai antioksidan yang sangat bagus. Lepas tu dia ubiquinol. Dia bantu, dia adalah benda untuk buat kita punya CoQ10. Dia adalah sejenis fat soluble vitamin. Dia juga bunuh kuman. Dia juga untuk kita repair kita punya tubuh badan. Dia juga untuk menghasilkan neurotransmitter kita untuk kita punya kesihatan otak supaya kita tak anxiety apa semua. Satu lagi dia juga untuk membantu kita punya pembentukan steroid hormon, iaitu kita punya kortisol, kita punya macam-macam lagi lah benda. Lepas tu dia juga digunakan untuk kita punya hormon, pembentukan hormon testosteron untuk lelaki nampak sopan lelaki. Lepas tu untuk pembentukan estrogen untuk bagi perempuan nampak lebih cantik. Penting sangat untuk LDL ni. Baik. Boleh. Okey, pastikan pattern LDL adalah pattern A dan bukan pattern B. Okey, baik. Formula untuk tahu pattern LDL A atau B, yang ni dia punya formula. Pattern A, triglyceride bagi HDL dia sepatutnya rendah, dia punya jumlah dia sepatutnya rendah dari 1.2 dan bacaan HbA1c sama juga rendah dari 5.7. Pattern B, triglyceride bagi HDL tinggi daripada, dia punya jawapan dia tu adalah tinggi daripada 1.6 dan dia akan sama correlate dengan kita punya bacaan HbA1c, dia sepatutnya tinggi dari 6.5. Okey, baik. Okey, ni satu lagi. Jika selepas 3 bulan
kita MBB dan daripada triglyceride masih tinggi 1.8, kita punya bacaan lemak tu masih tinggi 1.8, bermaksud kita masih ada stres. Stres ni dia berpunca daripada pelbagai sebab, dan kalau untuk kes, kebanyakan kes dia daripada masalah gas lah. Masalah gas, angin akibat sibuk yang teruk, dia masih menghalang daripada penggunaan triglyceride tu sebagai sumber tenaga. So dia punya ubat dia adalah kita Half-5 Plus dan MBB sahajalah, benda-benda ni akan selesai. Okey. Hati bermasalah akibat masalah hati berlemak, sirosis ataupun baru kena jangkitan hepatitis B ke. Half-5 Plus, MBB dengan Real B. Benda ni sangat membantu untuk masalah ni. Especially Real B lah untuk masalah hati berlemak, sirosis ni. Untuk empedu bermasalah akibat masalah batu empedu atau tiada empedu, ambillah Happy D. Untuk orang yang selalu ada masalah batu empedu adalah diakibatkan oleh kekurangan vitamin D. Vitamin D ni terlibat dalam banyak sangat proses, so especially dengan kita punya hati lah. So kenalah ambil benda ni. Benda ni mudah saja nak settle. Ini sajalah dia punya requirement untuk settle benda ni, yang mana saya tengok berkali-kali dah benda ni berlaku. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan lah.